Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dalam negara kita, tuan-tuan sekalian, kita ada satu isu yang berkaitan dengan fatwa mengenai rokok elektronik ataupun e-cigarettes, yang mana ada beberapa fatwa dan juga pandangan agamawan dalam negara kita berkaitan dengan hukum menghisap rokok elektronik ataupun e-cigarettes ini. Jikalau tuan-tuan belajar syariah, maka dia ada kaitan dengan apa yang dipanggil sebagai ataupun kedudukan hukum itu. Antara perkara yang kita perlu ambil kira ialah berkenaan dengan tahap kemudaratan, sesuatu perkara yang kita ingin lakukan, maka hukumnya itu berdasarkan kepada tahap kemudaratan yang kita mampu mengetahuinya. Jadi fatwa yang dikeluarkan mungkin berbeza daripada satu jawatan kuasa ataupun satu majlis fatwa, satu tempat kepada tempat yang lain, kerana berkemungkinan berkaitan dengan bagaimana penemuan apa yang disebut sebagai kemudaratan itu. Baik, saya ambil satu contoh untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian. Rokok elektronik ini, saya tak pasti tuan-tuan di sini pernah tengok ke tidak, tapi saya rasa tuan-tuan dah biasa tengok. Tak pernah. Saya tengok di hotel. Ramai orang yang sekarang ni dia mulai menggunakan rokok elektronik ini, dan itu yang dipanggil sebagai trendy. Dia ikut trend. Dia benda tu, dia trend ni dia susah, tuan-tuan sekalian. Dia trend ni dia susah. Kalau kita ambil satu contoh, selfie. Tuan-tuan tergambar tak? Sampai satu masa selfie ni dia menjadi satu trend. Dulu orang yang selfie ni, orang yang ambil gambar sendiri ni, orang gila lah. Siapa tu, cuba tuan-tuan bayang zaman dulu, zaman tahun 90-an kan, awal tahun 2000 dulu. Mana ada orang pergi ambil gambar sendiri? Tak ada. Ni kerja gila, tuan-tuan sekalian. Tapi masa tu dia berubah, zaman tu dia pun sampai satu tahap selfie ni menjadi satu kegilaan. Kita tak tergambar, tuan-tuan sekalian, sampai zaman kita sekarang ni selfie menjadi satu trend. Orang duk gila sangat buat benda-benda macam tu. Sama juga dengan rokok elektronik ini. Dia satunya, kenapa dia menjadi satu perkara yang mulai merebak dalam masyarakat? Satunya kerana ada klaim, ada dakwaan yang mengatakan bahawa dia lebih selamat. Dia lebih selamat berbanding dengan rokok biasa. Itu satu. Yang kedua yang saya sebut tadi, trendy. Bagi setengah orang dia menjadi satu trend, dia menjadi satu kedudukan yang tertentu yang menyebabkan orang yang hisap rokok elektronik ataupun e-cigarettes ni, dia menjadi satu, mungkin menunjukkan status yang tertentulah bagi orang yang menggunakan rokok elektronik ini. Baik, saya tengok dalam beberapa laporan, tuan-tuan sekalian, contohnya Craig Youngblood, dia ni presiden industri pembuat rokok elektrik InLife, brand dia tu InLife. Dia kata rokok apa e-cigarette yang dikeluarkan oleh
syarikat yang dia ketuai, dia kata lebih selamat kalau nak banding dengan rokok tembakau ataupun rokok konvensional. Sebab dia kata, ini mengikut dakwaan dia lah, mengikut Craig Youngblood, dia kata kerana rokok yang dikeluarkan oleh syarikat beliau In Life ni, dia kata tidak ada pollution, tidak ada pencemaran, tidak berbau, dan dia tidak ada asap. Yang dia adanya wap, tapi dia tidak ada asap. Itu kalau mengikut dakwaan yang dibuat oleh Mr. Craig Youngblood, yang merupakan presiden industri pembuat rokok elektronik ini. Tapi kalau kita tengok contohnya laporan daripada American Lung Association, iaitu Norman Edelman, dia kata bahawa pihak yang mendakwa rokok elektronik ini sebagai lebih selamat berbanding dengan rokok biasa, dia kata belum lagi terbukti. Dia kata belum lagi terbukti, itu memerlukan kepada kajian lanjut sebelum kita membuat dakwaan berkenaan. Jadi dia kata dakwaan itu tak dapat disahkan kerana kesan rokok ni, dia kata dia adalah satu kesan jangka masa panjang. Benda tu baru timbul, jadi belum ada kajian yang boleh meyakinkan kita bahawa rokok elektronik itu dia lebih selamat berbanding dengan rokok tembakau. Begitu juga para penyelidik daripada University of South California, dia kata bahawa rokok elektronik ni dia ada kesan yang bahaya sebenarnya. Dia ada bahan-bahan yang beracun seperti nikotin dan sebagainya, yang mana itu menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita nak kata rokok elektronik satu benda yang selamat, tak boleh. Itu satu dakwaan ataupun satu kesimpulan yang terburu-buru. Dia mesti ada kajian terlebih dahulu. Begitu juga tuan-tuan sekalian, laporan oleh World Health Organization WHO juga mengatakan bahawa kita tidak boleh berbuat satu jaminan bahawa ia bebas daripada racun sebagaimana rokok tembakau. Tapi dia kata bahawa rokok elektronik itu juga dia ada bahan kimia yang berbahaya. Maka sebab itu WHO sendiri mengatakan bahawa rokok yang macam ni, walaupun ramai orang mendakwa dia lebih selamat, tetapi tidak boleh dijual kepada orang berusia di bawah 18 tahun dan sebagainya. Baik, tak apalah. Jadi muslimat sekalian, yang kita nak ceritanya ialah fatwa itu keluar, dia berbeza daripada satu tempat kepada satu tempat kerana dia berdasarkan kepada pihak fatwa itu, dia terima banyak mana maklumat berkenaan dengan tahap kemudaratan. Sebagaimana yang saya pernah sebut kepada tuan-tuan sekalian, kalau Dr. Wahab Az-Zuhaili, almarhum Dr. Wahab Az-Zuhaili, dia kata rokok, dia kata hukum dia sama seperti minum kopi. Kalau minum kopi itu tak membahayakan seseorang, maka dia harus bagi seseorang tu. Jadi kalau rokok tu tidak membahayakan tuan-tuan hisap daripada umur 20 sampai umur 70, 80, tak menimbulkan sebarang kemudaratan kesihatan, tak apa, hisaplah. Tapi dia kata kalau terbukti bahawa dengan hisap rokok tadi ataupun dengan minum kopi tu, dia kata walaupun minum kopi tu hukum asal dia adalah harus, tapi dia kata bahawa kalau minum kopi itu memudaratkan seseorang, maka dia hukum dia jadi haram, daripada makruh kepada haram. Sebagaimana rokok, kalau kita kata bahawa dia tak membahayakan kita, maka haruslah kita hisap rokok. Tetapi jikalau didapati dengan hisap rokok itu memudaratkan kita, maka dia jadi makruh. Kalau mudarat tu kecil, kalau mudarat tu besar, dia jadi sampai ke tahap haram. Jadi itu senario dia untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, kenapa dari segi fatwanya ataupun pendapat agamawan ataupun ahli-ahli agama dalam negara kita dan juga di luar negara, mereka berbeza pendapat di antara satu sama lain, bukan sahaja berkenaan dengan rokok, tetapi juga dalam perkara-perkara yang lain. Baik. Sebab itu muslimat sekalian, dia ada satu benda yang tuan-tuan perlu faham dalam fiqh, yang kita panggil sebagai, antaranya yang tuan-tuan kena perlu faham ialah tentang qawaid al-fiqhiyah. Qawaid al-fiqhiyah, kaedah fiqh. Tuan-tuan kena faham benda tu. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai Islamic Legal Maxims. Dia adalah dalam tu dia ada banyak tuan-tuan sekalian. Tapi jadi para ulama dia tengok kepada nas Quran dengan hadis, daripada situ dia buat beberapa kaedah. Maka daripada situlah dia timbulnya contohnya kaedah tentang maslahah. Dia ada kaedah tentang benda-benda tentang kemudaratan. Ya, contoh yang kita sebut la darara wala dirar dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tengok kaedah yang disenaraikan oleh Imam Ibn Taymiyah, contohnya
kaedah dalam memilih maslahah. Kan? Kaedah dalam memilih maslahah. Contohnya Imam Ibn Taymiyah, tuan-tuan sekalian. Dia kata apa? Dia kata afdalul ibadatil badaniyah. Dia kata afdalul ibadat. Dia kata hak paling utama, yang paling afdal ibadat badaniyah, ibadat badan ni, apa dia? Dia kata nombor satunya as-salah. Tu as-salah. Ni nak bagi contoh kaedah tu. Untuk kita faham kenapa bila datangnya fatwa, bukan saja pasal rokok, tapi fatwa-fatwa lain, dia kadang-kadang dia berbeza di antara satu ulama ataupun satu majlis fatwa dengan majlis fatwa yang lain. Contoh yang kita sebut malam ni, untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, ialah berkenaan dengan ibadat badaniyah. Ibn Taymiyah kata, afdalul ibadatil badaniyah, hak nombor satu sekali, hak paling afdalnya adalah as-salah, semayang. Nombor dua, dia kata, summa al-qira'ah, yang keduanya baca Quran. Summa az-zikr, yang ketiganya adalah zikir, berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sisi Imam Ibn Taymiyah, kalau kita nak buat ibadat, contohnya kita nak buat ibadat sunat, kita nak buat hak mana? Nak semayang ke? Kita nak baca Quran ke kita nak berzikir? Kan? Maka pilihan pada kita tu ialah berdasarkan kepada beberapa faktor. Contohnya, tuan-tuan nak semayang, malas nak ambil air semayang. Nak baca Quran. Tapi nak baca Quran, nak pegang Quran, nak kena ada air semayang juga. Maka baca berdasarkan kepada hafalan. Jadi pilihan kita tu berdasarkan kepada keadaan kita yang malas nak ambil air semayang. Tapi ada orang, dia sanggup nak ambil air semayang, cuma dia nak tahu dari segi ibadatnya hak mana paling utama. Maka kalau soalan tu ialah hak mana paling utama, maka hak paling afdalnya ialah dia solat. Itu ibadat sunat yang paling afdal. Kan? Tapi kalau dia nak semayang, dia malas ambil air semayang, nak baca Quran pun dia malas berwuduk, maka nombor tiganya, kalau mengikut turutan yang dibuat oleh Imam Ibn Taymiyah, adalah yang kita kata sebagai az-zikr, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berzikir kepada Allah Taala, dia tak perlu kepada kita ambil air semayang. Jadi seseorang tu dia buat ibadat berdasarkan kepada senario ataupun keadaan, situasi yang ada pada dia. Itu contoh kaedah yang dibuat oleh para ulama. Yang saya bagi contoh kepada tuan-tuan malam ni adalah daripada Imam Ibn Taymiyah. Dia kata bukan sahaja dalam masalah mudarat, masalah maslahah dan sebagainya, tapi dalam masalah ibadat pun dia ada kaedah dia, supaya bila kita nak pilih tu, kita pilih ikut turutan. Jadi dari segi ibadatnya kita tahu hak mana yang paling banyak pahala, yang paling afdal. Baik. Kemudian muslimin muslimat sekalian, kalau kita tengok dari segi kaedah lain, dari segi kaedah lain, contohnya ma ta'allaqa minal wajibat bil, dia kata kewajipan yang berkaitan dengan bil hawaijil asliyah, dengan hajat-hajat asas, hajat-hajat yang asas. Dia kata quddima ala ghair, dia kata lebih diutamakan daripada kewajipan yang lainnya. Dia nak kata macam ni, kalau mengikut Imam Ibn Taymiyah, dia kata bahawa kewajipan yang dipanggil sebagai al-hawaijul asliyah, hajat-hajat asli ni, maksudnya ialah nafkah diri kita. Kan? Nafkah diri kita, nafkah isteri, nafkah anak-anak. Dia kata quddima ala ghairi, lebih diutamakan daripada kewajipan hak lain. Maksudnya Imam Ibn Taymiyah dia nak bagi tahu kepada kita, bila berlaku pertembungan, kan? Bila berlaku pertembungan, kita perlukan duit, isteri kita perlukan duit, anak kita juga perlukan duit. Pada masa yang sama kita berhutang dengan orang, kan? Kita berhutang dengan orang. Orang tu minta duit 1,000, kena bayar juga malam ni. Kan? Kena bayar juga malam ni. Sedangkan duit 1,000 tu juga kita perlu untuk bayar nafkah isteri kita sebagai contoh. Kan? Isteri kita pun nak makan, anak kita pun nak makan, nak tuition, nak pergi mengaji dan sebagainya. Maka kita duduk antara dua persimpangan. Sama ada kita nak guna duit yang kita ada sekarang ni untuk digunakan, dibelanjakan kepada isteri dengan anak-anak, ataupun duit yang ada tu kita nak guna untuk bayar hutang. Hak mana lebih utama? Sedangkan dua-dua tu wajib. Kan? Belanja untuk isteri pun wajib.
Belanja untuk anak pun wajib. Pada masa yang sama, orang datang rumah nak minta hutang ni, wajib kita bayar juga. Maka yang mana yang kita wajib utamakan pada masa itu, walaupun dua-dua pihak ni wajib. Maka kalau berdasarkan kaedah ini, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah, dia kata bahawa hendaklah kita utamakan yang kita sebut sebagai al-hawaijul al-asliyah. Kan, hajat-hajat yang kata asliyah, mana hajat-hajat yang berkaitan dengan nafkah diri kita, isteri dan anak-anak. Yang hutang tu kita nak kena arrange lain. Bagaimana kita nak lunaskan hutang tersebut, kerana ia juga adalah satu benda yang wajib untuk kita bayar. Baik. Kemudian kalau kita tengok seterusnya tuan-tuan sekalian, iaitu fardul ain. Dia kata muqaddamun ala fardil kifayah. Dia kata fardul ain lebih diutamakan daripada fardu kifayah. Apa dia? Contohnya ilmu fardu ain lebih utama daripada ilmu fardu kifayah. Amalan fardu ain lebih utama daripada amalan fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa dia? Fardu kifayah apa-apa sahaja yang bila ada sekelompok orang, dah ada orang yang buat benda tu, maka gugurlah kewajipan ke atas orang lain. Kan? Contohnya apa dia? Contohnya kita tengok macam ada masjid baru ni yang imam dia terlupa baca Fatihah. Kan? Terlupa baca Fatihah. Ramai-ramai tu, kita katalah ramai-ramai tu tak tahu macam mana nak buat. Kalau ada seorang dua yang boleh tegur tu imam, okey, kan? Selesai masalah. Tapi kalau dalam ramai-ramai tu seorang habuk pun tak tahu macam mana nak tegur imam, pening. Tak? Pening. Hari Jumaat ni tuan-tuan, saya tak kata dekat tu imam tu, saya sendiri pun kadang-kadang confused juga. Kita semayang rakaat pertama baca surah Sejadah, kan? Hari Jumaat kan? Subuh. Hari Jumaat subuh baca surah Sejadah. Bila kita baca surah Sejadah, rakaat pertama, kita pun turun untuk sujud. Bila kita baca pertengahan pada surah Sejadah kan? Sebab ada ayat Sejadah. Bila bangkit yang kedua tu, siapa yang pernah jadi imam surah Sejadah dia tahu. Surah Sejadah tu panjang. Surah Sejadah tu panjang. Buat pula seminggu sekali. Dia kadang-kadang tu dia datang berpina-pina tu. Bila naik itu ada imam. Tapi bukan kes baru ni lah. Itu kes lain, bukan kes baru ni. Ada imam, dia pergi baca Fatihah pula dia ingat rakaat yang kedua. Dahlah subuh. Tu cuba tuan-tuan bayang, dahlah subuh. Dahlah subuh, baru bangun tidur. Lepas tu pula baca surah panjang pula, pening. Tak? Tambah pula berdebar, dudak sikit lagi terlupa, sikit lagi terlupa. Dia duduk bimbang. Tambah pula masjid yang besar kan. Bila masjid tu besar, tuan-tuan sekalian, tu masalah. Jadi ada yang sampai bila bangun tu dia pergi baca Fatihah. Tu satu bab. Jadi bila bangun tu bukan baca Fatihah, kita sambung balik surah Sejadah. Jadi yang berlaku baru ni, bila semayang, bila masuk rakaat yang kedua, bila dah habis rakaat yang pertama, bangkit rakaat yang kedua, mungkin keliru. Tak kata kat dia pun, kan semua orang pun memang ada kesilapan. Bila bangkit rakaat yang kedua, terlupa kan surah Fatihah. Jadi sepatutnya kena ada orang yang berjemaah pada pagi tu, dia tahulah macam mana nak tegur imam supaya imam tahu bahawa dia dah tertinggal surah Fatihah. Surah Fatihah tu kan wajib rukun untuk kita baca. Kita tak baca surah Fatihah, maka dia batal solat kita. Jadi hak baru ni berlakulah sembahyang subuh 2 kali. Kan sembahyang subuh 2 kali. Tak apalah. Kesilapan ni semua orang silap. Tak kata dekat tu imam tu pun, macam saya cerita dekat tuan-tuan di Mekah pun, masa saya di Mekah pun tuan-tuan sekalian, Sheikh Shuraim dia baca surah Al-Ghashiyah hari Jumaat, dia pun silap. Padahal surah Al-Ghashiyah ni tiap-tiap minggu hari Jumaat biasanya mana-mana imam pun dia akan baca surah Al-Ghashiyah dari Jumaat. Jarang-jarang kalau imam dia pergi pilih surah lain. Biasanya imam dia akan pilih surah Al-Ghashiyah. Jadi Syekh Syurib selaku imam Masjidil Haram, dia boleh tersilap baca surah Al-Ghashiyah. Jadi kesilapan tu benda yang bersifat manusia kan, manusiawi. Jadi kita bukanlah nak condemn siapa-siapa, itu benda yang biasa berlaku. Macam saya lah khutbah Jumaat kan. Khutbah Jumaat
banyak kali terlupa ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nak sebut innallah tu terlupa. Depan tu innallah tu. Ayat suruhan supaya berselawat kepada nabi. Jadi kadang-kadang kita terlupa yang tu, tak apalah sebab dia bukan rukun. Cuma nak ceritanya benda walaupun hari-hari kita buat ataupun seminggu sekali kita buat, tapi bila dia datang terlupa tu, dia terlupa. Jadi yang kata fardu kifayah ni, ilmu hak macam ni lah. Mana kalau ada satu dua orang yang tahu, maka hak lain tu selamat. Yang fardu ain contohnya macam mandi wajib. Mandi wajib kita tak boleh ada seorang dua je tahu. Mandi wajib dia kena, semua orang kena tahu sebab semua orang wajib mandi. Maka sebab itu dia kata fardu ain lebih didahulukan daripada fardu kifayah. Jadi benda-benda samalah ilmu tentang ekonomi. Dia tak perlu semua orang tahu, kan? Dia kena ada beberapa orang je yang belajar ilmu ekonomi tentang keuangan Islam. Dia kena, bukan semua orang perlu tahu tentang takaful, tentang insurans, tentang perbankan, tentang ilmu jenayah, tentang ilmu kenegaraan. Bukan semua orang wajib tahu. Tetapi memadai dengan beberapa orang yang difikirkan cukup untuk mengetahui tentang perkara-perkara tersebut. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau tidak ada orang yang boleh menguasai ilmu berkenaan, maka habis semua orang berdosa. Sebab tu muslimin muslimat sekalian, macam hari ni kita tengok bila ada kesilapan-kesilapan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu, maka ada orang yang boleh buat teguran kerana mereka menguasai ilmu berkenaan. Tak kiralah tentang ilmu 2.6 bilion ke, anda kena ada orang hak tahu. Ilmu menggulingkan kerajaan, ada orang kata guling kerajaan, anda kena ada ilmu macam tu juga. Sebab kadang-kadang orang dia boleh tipu gitu je. Guling kerajaan, apa maksud guling? Kita nak kena ada lawyer yang boleh cerita kepada orang ramai yang kata guling tu apa, dia ikut undang-undang. Apakah guling tu salah dari segi undang-undang? Kalau salah, guling yang macam mana salah? Guling yang tak salah, guling yang macam mana? Ada orang tu tuan-tuan dia kata guling dengan vote of no confidence tu sebagai jenayah. Ini pelik tuan-tuan. Menteri ni sejak dia jadi TPM dia makin pelik tuan-tuan. Dia punya statement tu makin pelik. Jadi kita nak bagi tahu kalau guling dengan vote of no confidence itu tak salah. Itu memang ada undang-undang. Bukankah benda tu berlaku di Perak kan? Di Perak dengan benda-benda yang macam tu. Adakah itu akan menyebabkan negara kucak-kacir? Negara kucak-kacir kalau kita yang mengucak-kacirkan negara. Tapi kalau kita terima dengan dada yang lapang, orang dah tak boleh terima kepimpinan kita, orang buat vote of no confidence, kita jangan kucak-kacirkan negara. Kita turun dengan sendirinya sebab kita tahu bahawa majoriti orang tak boleh terima kita dah. Jadi sebab tu kita kata bahawa fardu kifayah ni benda yang wajib. Cuma dia tak menyeluruh. Dia tak kata wajib kepada setiap individu. Baik. Contoh tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan tengok, ada beberapa pendapat ulama. Mengajar agama. Mengajar agama. Boleh tak guru yang mengajar agama terima upah? Yang ni sebenarnya satu benda yang dibincangkan oleh para ulama. Mungkin bagi tuan-tuan dah kata, kita dah terima dah, boleh ustaz terima upah. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, sebenarnya bukan semua ulama setuju. Bukan semua ulama setuju bahawa ustaz yang mengajar boleh terima upah. Sebenarnya ada dua pendapat, dia pergi pada dua tuan-tuan sekalian. Satu yang kita dah biasa terima dah, iaitu ustaz boleh terima upah. Tapi tuan-tuan kena tahu bahawa ada satu lagi pandangan, dia kata haram, yang kata boleh ni kerana umumul balwa. Umum balwa, dia kata benda tu jadi payah kalau tak bagi upah kepada ustaz. Nak kena bagi upah juga kepada ustaz. Maknanya hukum asal dia kata haram bagi ustaz tu terima upah. Sampai tahap tu. Nak cerita kepada tuan-tuan sekalian bahawa guru-guru agama ni kalau bolehlah dia jangan demand banyak sangat. Sebab apa? Sebab benda tu upah yang diterima kerana mengajar agama benda yang kontroversi. Bila benda tu benda kontroversi, kalau boleh kita hati-hati. Ni dak letak harga. Kan? Telefon ustaz. Kalau nak datang masjid kami berapa? 5,000. Tak. Flight nak kena business class. Ada pelajar universiti kata, ustaz
kalau Air Asia tak boleh ke? Dia kata tak boleh sebab susah nak semayang. Dia bagi alasan susah nak semayang. Pasal apa? Sebab business class dia ada lounge. Dia ada tempat semayang. Habis tempat lain tak ada tempat semayang. Tuan-tuan nak pergi airport, tuan-tuan tak pernah semayang. Ni kadang-kadang susah tuan-tuan. Orang ni dia bagi alasan tu menyebabkan masyarakat memandang rendah kepada tokoh-tokoh agama, memandang rendah kepada para ulama. Kerana ada sebahagian tokoh-tokoh agama, sebahagian daripada ulama dia demand. Kan, bila dia demand, benda ni yang menjadi fitnah. Jadi sebab tu saya secara peribadi tuan-tuan sekalian, saya suka mengesyorkan kepada ahli-ahli agama, para penceramah, ustaz-ustaz dan sebagainya, kalau boleh jangan letak rega. Sebab benda dalam area yang sangat kontroversi, yang mana para ulama pun tak sepakat. Walaupun ada yang kata harus terima, tapi kita kena faham bahawa di sana ada juga pendapat yang kata hukum asal dia adalah haram. Dia letak hukum asal tu haram. Kecuali kerana keperluan. Ustaz tu dia tak ada kerja lain, dia tumpu kepada mengajak sahaja, dia tak ada kesempatan untuk pergi cari nafkah lain, yang tu boleh bagi ala kadar. Bagi ala kadar, bukan bagi untuk dia jadi mewah dengan apa yang dia buat. Sebab apa? Bila dia mewah dengan mengajar agama ni, dia jadi cerita lain. Jadi muslimin muslimat sekalian, maka sebab itu daripada kaedah-kaedah yang macam ni, dia kata boleh, tetapi dia kata hendaklah dibuat secara berhati-hati. Baik, seterusnya al-wajib, dia kata al-wajibu muqaddamun alal mustahab. Ibadat yang wajib adalah lebih utama, didahulukan daripada ibadat yang sunat. Yang ni yang kita cerita masa bulan Ramadan hari itu. Kan? Ibadat yang wajib lebih utama daripada ibadat sunat. Contoh dia apa? Bulan Ramadan hari itu yang kita ceritanya ialah pasal apa bila sembahyang tarawih penuh surau, penuh masjid. Kenapa sembahyang fardu 5 waktu surau dengan masjid tak penuh? Yang tu yang kita petikai. Kenapa kalau sembahyang raya boleh melimpah sampai ke kaki 5 surau dengan masjid? Sedangkan masa sembahyang 5 waktu boleh kata 1 saf ataupun 2 saf sahaja. Itu menunjukkan kepada kita bahawa hang beragama, kamu beragama itu kerana adat, bukan kerana agama, bukan kerana nak cari pahala. Kalau kamu beragama kerana nak cari pahala, kerana agama itu sendiri, sudah tentu yang kamu utamakan adalah sembahyang fardu. Tapi kerana keutamaan itu salah, kamu melihat itu lebih kepada daunnya hari raya, pakat nak datang beramai-ramai sembahyang. Padahal pahalanya, kalau nak banding dengan ibadat yang wajib, dia adalah sedikit nak banding dengan ibadat yang wajib. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, daripada kaedah ni tuan-tuan sekalian, sebab itu kalau kita dua pilihan, nak bayar hutang ke nak sedekah? Nak bayar hutang atau nak sedekah? Maka jawapan hak wajibnya ialah bayar hutang. Tak payah cerita ke orang hang sedekah banyak-banyak mana kalau hutang masih lagi belum dibayar. Sebab hutang itu hak yang lebih utama untuk kamu bayar berbanding dengan sedekah. Jadi muslimin muslimat sekalian, maka hendaklah kita utamakan yang wajib. Semayang, kan? Semayang 5 waktu. Hak sunat tu kalau boleh buat, tapi utamakan semayang fardu terlebih dahulu. Begitu juga muslimin muslimat sekalian, belajar ilmu akidah lebih utama. Belajar tentang cara semayang itu lebih utama daripada kita duk hafal surah yang tak wajib kita hafal dalam Quran. Kadang-kadang kita hafal tu niat nak menunjuk, kan? Niat nak menunjuk. Hafal surah Yasin, tak? Hafal surah Sejadah. Saya baru ni tuan-tuan pergi dekat airport nak sembahyang maghrib. Tuan-tuan tahu lah, kita nak kejar flight, terkejar-kejar ambil sembahyang ni. Tiba-tiba tu imam tu, sorry, apa ni, bukan di airport, di KLCC, di surau KLCC. Surau KLCC tu ramai lah orang. Mana orang yang bekerja di KLCC tu, sembahyang maghrib semua pakat turun. Penuh sampai separuh je boleh masuk dalam surau. Separuh lagi kena duduk kat luar. Jadi saya yang batch kedua, duduk tengah ambil sembahyang, yang batch pertama sembahyang dah. Tuan-tuan tahu, Tok Imam lepas baca Fatihah, dia baca surah apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Saya kata sudah. Ar-Rahman. Tapi dia sedap baca tu no. Saya kagum, memang dia sedap baca. Dia sedap, saya kata oh syok ni. Masa dia baca Fatihah tu, saya duduk tengah ambil air semayang. Jadi bila kita tengah ambil semayang, kita dengar imam tu, kita rasa syok. Kita memang nak jadi makmum dia. Sebab kita rasa khusyuk tu kan. Ini tambah pula sekarang ni ada sejadah. Tolong bilang kat tuan-tuan rakaat berapa. Oh teruk sungguh. Oh sampai tara tu tuan-tuan. Nak kena tolong kira berapa rakaat. Ada orang tanya saya, Ustaz, apa pandangan Ustaz? Ada sejadah yang boleh kira rakaat? Payah nak jawab. Dikit lagi ada orang nak saman saya pula. Saya kata jangan beli sejadah dia. Susah juga. Gini tuan-tuan. Ini pandangan peribadi saya tu pulang kepada tuan-tuan lah. Nak tanya tuan-tuan, masa tuan-tuan terlupa rakaat, masa yang macam mana? Masa tuan-tuan terlupa rakaat, masa hak macam mana? Masa tak khusyuk, betul tak? Kalau tuan-tuan hanggup, mana pengalaman tuan-tuan serupa dengan pengalaman saya lah. Yang kita terlupa rakaat ni pasal kita tak khusyuk. Saya rasa pengalaman saya dengan pengalaman tuan-tuan serupa. Masa khusyuk, saya tidaklah kata khusyuk sangat saya semayang. Tapi khusyuk macam kita lah, khusyuk orang-orang biasa kan. Masa saya khusyuk tuan-tuan, saya tak pernah lupa rakaat. Tak pernah lupa. Sebab apa tuan-tuan? Semayang tu sendiri, bentuk dia sangat cantik. Bentuk dia sangat cantik. Menyebabkan kalau tuan-tuan khusyuk, tuan-tuan takkan lupa. Pasal apa? Semayang paling panjang berapa rakaat? 4 je tak? 5-6 tak ada tak? Paling panjang 4 je. Hak 5-6 tu pasal terlupa lah kan? Baik, 4 rakaat. Cuba tuan tengok, bentuk dia sangat cantik. Sangat cantik. Pasal apa? Rakaat pertama, baca Fatihah dengan baca surah. Rakaat yang kedua, baca Fatihah dengan baca surah. 3 dengan 4, Fatihah saja, betul tak? Betul kan? 1. Mana tuan-tuan takkan silap tu. Yang kedua, secara umumnya, generally, sunat tuan-tuan baca ayat panjang pada rakaat pertama. Rakaat kedua, surah tu ataupun ayat tu kena pendek sikit. Secara umumnya, kecuali ada beberapa pengecualian. Tapi umumnya lagu tu. Makna bila tuan-tuan baca dah surah panjang sikit pada rakaat pertama, tuan-tuan masuk rakaat kedua terlupa, tak terlupa dah. Tuan-tuan ingat, oh tadi baca surah ni. Maka bila rakaat kedua baca surah pendek sikit. Bila masuk rakaat ketiga, tuan-tuan ingat, hak tadi kita dah baca surah pendek sikit. Maka kita tahu ni rakaat ketiga. Kan? Tadi kita dah tahiyat awal. Bila tahiyat awal tu rakaat kedua. Sekarang kita masuk rakaat ketiga. Mana kita tahu bilangan tu bila kita khusyuk. Yang jadi terlupa rakaat ni pasal tak khusyuk. Bila tak khusyuk tu jadi masalah tu. Kan? Pasal apa tak khusyuk? Pasal duk bahas dalam Facebook tadi. Kan? Bahas dalam Facebook. Ni puak tim A. Tak kira lah puak mana tim A kan. Ni puak tim B. Duk wabah-wabah orang azan. Ustaz, jom solat. Tulis jom solat tu. Duk bergaduh tapi jom solat. Solat lah belaka. Duk bergaduh dah tinggal sekejap. Masa semayang tu. Datang dalil mana nak bubuh pula ni. Memang aku nak bagi belas. Aku ingat dalam Sahih Bukhari. Dia kata ada Sahih Bukhari. Aku lepas semayang ni aku nak buka Sahih Bukhari. Aku nak buh hadis tu. Memang kena sebiji atas batang hidung dia. Dalam semayang dia boleh fikir kau tu. Lepas tu naik. Rakaat ke berapa dah? Dah terlupa dah rakaat. Pasal apa? Pasal kepala tu duk teringat dalam WhatsApp, dalam Telegram, duk bergaduh dalam Facebook apa semua tadi tuan-tuan sekalian. Jadi menyebabkan datanglah orang hak jenis otak geliga nak bisnes ni kan. Tapi geliga cara baguslah nak tolong tuan-tuan, ingat pula waktu semayang. Ingat waktu semayang? Ingat rakaat solat. Rakaat yang ke berapa? Itu baguslah. Bukan kata tak bagus. Cuma kalau tuan-tuan tanya saya tak syorkanlah. Sebab dia akan menjadikan tuan-tuan dependent, bergantung kepada alat tu. Sedangkan tuan-tuan nak mengelak daripada terlupa rakaat, cara yang paling tepat dan cara yang paling betul ialah dengan khusyuk dalam solat. Hak tu yang kita nak.
Khusyuk tu yang kita nak. Tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan ingat bilangan rakaat pada masa yang sama dia menyebabkan tuan-tuan lagi leka daripada solat, lagi mengelamun daripada solat. Buat apa? Sebab tu saya kata, bagi saya, pendapat peribadi saya, alat tu tuan-tuan tak payah beli, tuan-tuan latih diri tuan-tuan khusyuk dalam solat. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi kalau tuan-tuan nak beli juga, fadal lah. Kan? Nak beli juga, silakan. Sikit lagi alat tu gelong pula. Alat tu gelong mampu. Tuan-tuan semayang, dia tengok satu rakaat, tambah lagi 3 kan. Lepas lagi satu lagi. Dia tak berubah pun lagi. Kan dia ada sensor kan. Ada satu sensor tu dia letak dekat kaki. Ada satu alat tu dia letak dekat kaki. Satu lagi sensor dia letak kat mana saya lupa dah. Belakang ke apa? Adalah, saya tak ingat. Kan? Dia ada sensor. Kalau sensor tu rosak, berat. Kan? Tapi tak apalah, tu pulang kepada tuan-tuan. Cuma pandangan peribadi saya, yang lebih utama ialah kita latih diri kita solat dalam keadaan yang khusyuk. Baik. Jadi muslimin-muslimat sekalian, belajar ilmu akidah tu lebih utama daripada kita belajar hak lain. Jadi tuan-tuan nak belajar, tuan-tuan kena tahu apa yang tuan-tuan tak cukup lagi. Kalau tuan-tuan rasa, ustaz, saya rasa saya ni baca Quran ni teruk, maka kena belajar perbetulkan tajwid, makhraj, sebutan tu macam mana apa semua. Tuan-tuan rasa fiqh teruk sangat, mandi wajib pun rasa tak berapa confident, kan? Rasa tak betul ni mandi ni, maka tuan-tuan kena cari guru ataupun cari surau yang mengaji bab bersuci sebagai contoh. Ataupun tuan-tuan rasa selama ni tuan-tuan banyak cakap bab politik je, bab semayang tak pernah ambil tahu, maka kena cari surau atau masjid tu ustaz yang mengajar tentang bab fiqh solat dan sebagainya. Jadi setiap orang dia kena tahu apa kekurangan dia, maka dia kena utamakan benda hak very basic dulu, barulah dia pergi kepada ilmu-ilmu yang lain. Baik, kemudian muslimin muslimat sekalian, kaedah yang lain ialah dia kata maslahatu ta'lifil qulubi, dia kata aula min fi'lil mustahabbat. Dia kata maslahah jaga hubungan baik ni, maslahah jaga hubungan baik sesama orang Islam itu, dia kata aula, dia kata lebih baik daripada buat amalan-amalan mustahab, amalan-amalan yang disunatkan, digalakkan untuk kita buat. Contohnya muslimin muslimat sekalian, kadang-kadang kita ni benda tu benda sunat je, tapi kita sanggup bergaduh, berdebat, bertengkar benda-benda hak macam tu. Maka dalam keadaan macam tu, daripada kita sibuk nak bertengkar benda-benda yang sunat ni, lebih baik kita jaga hubungan sesama kita, jangan duk bergaduh. Ni kadang-kadang benda tu benda sunat, tapi kita bertengkar tu seolah-olah dia benda wajib. Maka bila dalam kaedah yang macam ni tuan-tuan, tuan-tuan kena berlembut, kena back off, kena berundur. Kita jangan teruskan perdebatan yang boleh merenggangkan hubungan sesama kita. Contohnya tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok dalam literature yang ditulis oleh Imam Ibn Taymiyah, dia bawa hadis Imam Bukhari. Hadis ni kita biasa ceritalah, hadis yang mana Nabi kata dekat Aisyah, dia kata pasal pembinaan Kaabah kan, bina Kaabah dalam bentuk asal, sama ada nak bina Kaabah dalam bentuk asal ataupun nak biarkan Kaabah tu macam mana ada sekarang. Kan? Jadi Nabi bagi tahu kepada Aisyah, dia kata Nabi risau, Nabi melahirkan kebimbangan dia, kalau Nabi buat macam tu, mengembalikan bentuk asal Kaabah kepada bentuk dia yang asal, maka itu akan menimbulkan kemarahan, kan? Menimbulkan kemarahan orang-orang Arab masa tu, Quraisy yang baru memeluk Islam, menyebabkan Nabi mengambil tindakan untuk tidak membangunkan semula Kaabah dalam bentuk dia yang asal. Sebab tu kita sekarang pun tuan-tuan, oleh kerana Nabi mengambil sikap macam tu, maka sampai sekarang kita mengekalkan bentuk Kaabah yang bukan bentuk asal dia. Sampai sekarang para ulama dia ambil sikap sebegitu sesuai sebagaimana dalam kisah yang macam ni. Kan? Maknanya daripada peristiwa tu menunjukkan kepada kita bahawa
Nabi sendiri mengajar kepada kita hubungan sesama kita ni kita kena jaga. Kadang-kadang kita nak menegakkan kebenaran, tapi bila kita nak tegakkan kebenaran, dia akan menyebabkan perpecahan, dia akan menyebabkan perbalahan. Maka kita nak kena timbang, hak mana lebih utama? Adakah kebenaran yang kita nak cerita tu benda yang benar-benar besar, benda yang benar-benar serius, ataupun kebenaran yang kita nak cerita tu hanya benda kecil sahaja? Maka kita kena buat penilaian. Kalau kita rasa kebenaran yang kita nak tegakkan itu hanya benda yang sangat besar, dia walaupun menyebabkan perbalahan dan sebagainya, fadal. Tapi kalau kita tengok kebenaran yang kita nak cerita tu tak padan dengan perbalahan yang akan berlaku, lebih baik kita mengundurkan diri ataupun kita berdiam diri kerana merasakan bahawa benda yang kita nak cerita tu benda kecil je. Jadi itu antara yang kita kata bahawa dari segi fiqhul aulawiyatnya yang Syekh Yusuf Al-Qaradawi banyak disebut dalam kitab dia, kita perlu ambil kira benda-benda yang macam ni. Baik. Kemudian muslimin-muslimat sekalian, contohnya apa yang disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Masa tu dia semayang, kan? Dia semayang dengan Uthman di Mina. Mina ni tuan-tuan sekalian, Nabi SAW, Nabi biasa semayang di Mina qasar. Hak mana 4 rakaat Nabi buat jadi 2. Uthman tak, dia pergi buat 4 rakaat, dia semayang tamam. Kalau tuan-tuan nak tengok, antaranya ini ditulis oleh almarhum Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dia ada cerita juga sedikit, dan juga ada ulama-ulama lain bahaskan cerita ni, dan sebahagiannya menceritakan bahawa antara sebab kenapa Uthman dibunuh, puncanya antara sebab dia ni. Kenapa Uthman dibunuh ada banyak sebab, tapi salah satunya kerana hak ni, kerana para pemberontak mengatakan bahawa Uthman meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, dia bergaduh tu bukan sebab Uthman isap rokok ke, bukan sebab Uthman buat maksiat dengan pelacur ke, tak. Cerita siapa lebih sunnah, aku lebih sunnah atau engkau lebih sunnah. Maka antara tuduhan yang dikenakan kepada Uthman, dia ada banyak tuduhan, tapi salah satunya ialah kerana ni peristiwa di Mina, kerana Uthman bila dia semayang, jemaah dia antaranya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud cerita benda ni, dia cerita macam mana Uthman bila dia jadi imam di Mina, dia semayang tamam. Dia semayang tamam. Bila dia semayang tamam, ada fitnah yang kata Uthman mengingkari ataupun kontradik dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni musim haji kan? Siapa yang pergi haji dengan tabung haji dekat Mina, tuan-tuan semayang apa? Semayang qasar ke semayang tamam? 2 rakaat ke? Zuhur 2 rakaat ke? Zuhur 4 rakaat? Dengan tabung haji. Baik, ni semua lupa belaka dah. 4 kan? Saya kebetulan masa tahun 2005-2006 lebih kurang pergi haji dengan tabung haji. Jadi duduk dalam jemaah haji itu, jemaah haji di bawah muassasah di bawah tabung haji. Jadi bila di Mina kita duduk berapa hari? 4 hari tak? 4 kan? Ni semua lupa belaka lah. Ni semua lupa ke tak pernah pergi haji ni? Okey, kita pergi 4 hari, betul tak? Di Mina. Ni semua pakai pandang arah lain belaka. Baik, raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat, betul tak? Tapi ada orang dia ulang alik, dia duduk dekat Mekah kan, dia daripada Arafah Muzdalifah, dia pergi Mina tu, lepas tu dia balik duduk di hotel dia dekat Mekah atas sebab macam-macam sebab lah. Ada yang tak selesa, ada yang ada penyakit, ada macam-macam lah, tak apalah yang tu. Jadi ada yang ulang alik. Baik, yang saya nak ceritanya ialah
Ada yang ulang alik, ada yang duduk di Mina. Kan? Berapa hari? Bergantunglah. Siapa yang duduk 4 hari, siapa yang duduk 3 hari, siapa yang duduk ulang alik, dia ulang alik lah. Baik. Muslimin muslimat sekalian, apa yang berlaku? Yang sembahyang tamam ni sebab apa? Yang sembahyang tamam sebab apa? Yang sembahyang 4 rakaat ni sebab apa? Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat ni sebab apa? Sebab tabung haji, ustaz-ustaz tabung haji bagi tahu kepada jemaah haji kita, kita tidak musafir. Kan? Kita tidak musafir. Kita duduk kat Mekah lama, kan? Duduk kat Madinah lama, kita mazhab Syafi'i, duduk lebih daripada 3 hari, 4 hari, 5 hari ke atas apa semua tu, maka kita tak dikira sebagai musafir. Siapa yang pergi Mekah, ada yang duduk 45 hari, ada yang 46 hari. Macam saya hari tu 47 hari. Kan? Bergantunglah. Siapa yang lebih kaya, yang boleh bayar 60,000, boleh bayar 120,000, lagi sekejap, seminggu je. Haji Express. Kan? Sebab ni orang sibuk-sibuk belakang ni geng-geng Datuk Seri, Tan Sri ni geng-geng sibuk. Kita orang kampung ni boleh duduk sampai 47 hari. Bayar murah aja 10,000, boleh duduk lama. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, maka jemaah haji kita diajar sembahyang tamam. Sebab apa sembahyang tamam? Kerana kita diajar bahawa kita tidak musafir. Sebab apa tidak musafir? Kerana kita duduk kat Mekah, contohnya berapa hari? Katalah 30 hari kan? 2 minggu dekat Madinah, hak sebulan tu duduk di Mekah. Jadi bila sebulan duduk kat Mekah, kita tidak lagi musafir, kita dipanggil sebagai bermukim, mengikut ustaz-ustaz tabung haji. Menyebabkan Mina dengan Mekah tu tak jauh. Tak. Mina dengan Mekah dia tak jauh. Maka sebab tu sembahyang tamam. Baik, pada masa yang sama, tuan tak akan tengok ada jemaah haji yang ikut pakej-pakej ustaz-ustaz tertentu ni, yang ikut ustaz sunnah apa semua ni, dia sembahyang qasar. Dia sembahyang 2 rakaat di Mina. Walaupun dia sama dengan kita juga, duduk dekat Mekah 30 hari, duduk di Madinah 2 minggu, tapi dia sembahyang 2 rakaat di Mina. Pasal apa? Cerita ni. Pasal apa? Ada beza tu pasal apa? Cerita ni. Cerita dia yang Nabi sembahyang 2 rakaat tu pasal apa dekat Mina? Sebahagian ulama dia kata 2 rakaat itu kerana qasar. Qasar sebab apa? Kerana musafir. Sebahagian yang lain kata, tak, bukan masalah musafir. Itu adalah sunnah, Nabi buat 2 rakaat, kita buat 2 rakaat. Macam-macam lah pandangan. Kan? Jadi, saya sendiri bersama dengan beberapa sahabat yang ada pada masa tu, bila duduk di Mina, kita sembahyang 2 rakaat. Kan? Kita sembahyang 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Siapa yang Jumaat dia, di Mina dia dapat hari Jumaat, dia sembahyang Jumaat tak? Lupa juga. Lupa juga tak apa. Lupa juga tak apa. Ada masjid kan, jauh kan nampak kita tengok kan. Kita tak sembahyang Jumaat kan. Kita tak sembahyang Jumaat. Baik. Jadi itu cerita dia. Itu cerita dia. Baik. Jadi pada masa tu Ibnu Mas'ud dia kata apa? Masa dia sembahyang tu, masa dia sembahyang dia jadi makmum. Yang jadi imamnya siapa? Uthman. Uthman yang jadi imam. Zaman dulu tuan-tuan, khalifah ni semua boleh jadi imam. Zaman kita sekarang boleh tak? Perdana Menteri ke jadi imam? Sultan ke jadi imam, boleh tak? Hak cantiknya, hak eloknya, pemimpin ni dia boleh jadi imam. Itu cantik. Tak? Pemimpin dia boleh jadi imam. Baik. Lalu dia kata apa? Dia kata sedangkan pada masa tu Nabi bila dia sembahyang di Mina, Nabi selalu qasar. Nabi selalu qasar. Maka apa kata Ibnu Mas'ud? Apa kata Ibnu Mas'ud? Nak cerita kepada tuan-tuan, para sahabat ni, adakah dia setiap masa sependapat dalam semua isu? Tak. Sahabat dia tak sependapat dan semua isu. Malah ada perbezaan pendapat di kalangan para sahabat. Sehingga menyebabkan Ibnu Mas'ud, bagi diri dia, Ibnu Mas'ud, dia tak setuju cara Uthman. Dia tak setuju cara Uthman. Uthman sembahyang 4 rakaat. Ibnu Mas'ud kata Nabi sembahyang 2. Jadi Ibnu Mas'ud tak setuju. Maka sebab tu dia kata al-khilaf syarr. Dia kata khilaf ni benda buruk.
Khilaf ni, perbezaan pendapat ni benda buruk. Siapa yang kata ni? Ibnu Mas'ud yang kata. Ni ada dalam Sahih Bukhari cerita ni. Jadi muslimat sekalian, kita nak cerita bahawa perbezaan pendapat ada ketikanya dia yang kita kata rahmat tu. Ada ketikanya kita boleh terima dia sebagai rahmat. Tapi ada ketikanya dia juga dihukum sebagai syar, sebagai benda yang buruk. Dia melihat kepada aspek-aspek yang tertentu. Contohnya dari segi bila kita ada masalah, kita perlukan kepada pendapat lain. Itu rahmat. Itu benda kebaikan untuk kita. Tapi ada ketikanya berbeza pendapat ni, benda yang kita buat tu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syar. Itu benda buruk. Contoh, bila dengar orang mati. Sebab apa kita duk mempopularkan Al-Fatihah? Salah ke? Bab salah ni bincang panjang lebar lah pula. Tapi nak ceritanya, kenapa kita tak boleh bila dengar kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bab Fatihah salah ke tak salah kita cerita kemudian. Tetapi hak utamanya, kenapa kita tak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Biar TV pun popularkannya ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nak yang tu. Kan? Lepas tu doakan keampunan untuk orang yang mati tu. Ni baca Fatihah. Bila baca Fatihah, nak kata salah tu jadi kontroversi pula. Tapi nak cerita dekat tuan-tuan, makna Fatihah tu pun dia tak begitu masuk dengan peristiwa yang berlaku. Dia tak begitu masuk. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila orang tu mati, yang dia nak sangat ialah kita minta kepada Allah Ta'ala supaya dosa dia diampunkan oleh Allah. Betul tak? Yang dia nak sangat supaya kita doakan supaya kubur dia dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia nak pada masa tu kita doakan supaya dia dimasukkan di kalangan para anbiya, para mursalin, para syuhada, para siddiqin, para salihin dan sebagainya. Yang dia nak pada masa tu kita doakan untuk dia supaya dia ni dimasukkan ke dalam syurga. Jadi bila kita baca Fatihah tu bukanlah nak kata salah tu jauh sangat, tetapi dia tidaklah sama sebagaimana apa yang ditunjukkan kepada kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan sekalian, Ibnu Taimiyah ni dia keras tuan-tuan. Ibnu Taimiyah ni dia keras. Tapi walaupun dia keras tuan-tuan, dalam bab jaga hubungan antara sesama kita ni, dia sangat cantik. Dia sangat cantik. Walaupun dia dari segi sunnahnya dia keras. Pendapat dia tu banyak yang keras. Tapi dari segi menjaga hubungan masyarakat, Ibnu Taimiyah dia sangat cantik. Kenapa saya kata dia sangat cantik tuan-tuan? Pasal apa? Sebab Ibnu Taimiyah kata apa? Dia kata dalam majmu' fatwa dia kata bila imam tu dia jadi imam, sembahyang jahar, baca baca nyaring. Kan? Contoh baca nyaring, maghrib, isyak, subuh, sembahyang Jumaat kan? Ataupun sembahyang raya. Tak? Ke tuan-tuan sembahyang zuhur, sembahyang asar, apa dia baca kuat? Saya pernah sekali ke dua kali tersilap. Tersilap masa tu sembahyang dengan anak-anak kat rumah. Nasib baik sembahyang dengan anak-anak kat rumah. Kalau sembahyang kat masjid, naya. Ni orang kata sat jalan ini memang teruk kan. Masa tu sembahyang dengan anak-anak kat rumah. Tak tahulah hayal macam mana, teringat sembahyang Jumaat ke apa tak tahulah. Sembahyang asar ke kalau saya tak silap masa tu, sembahyang asar. Dengan anak-anak kat rumah. Kita Allahu Akbar. Lepas tu baca Fatihah sampai habis, baca nyaring. Baca jahar. Sampai waladdallin, baru teringat, sembahyang asar baru baca perlahan. Habis sembahyang anak tanya, ayah ingat ni sembahyang Jumaat ke? Anak tanya pula, ayah ingat sembahyang Jumaat ke? Kata ada, ayah tersilap kan, ayah tersilap. Baik. Jadi Ibnu Taimiyah kata apa tuan-tuan? Ibnu Taimiyah kata apabila imam dia berpegang bahawa sunat memperlahankan basmalah. Kan? Bila dia berpegang kepada mazhab yang kata sunat memperlahankan bismillah tu kan. Bismillah tu dia baca pelan, dia baca kuat. Alhamdulillah tu kan. Alhamdulillahirabbil alamin tu kan. Maka Ibnu Taimiyah kata apa? Dia kata bila dia duduk bila dia jadi imam kepada masyarakat yang menerima basmalah tu dibaca dengan nyaring,
maka hendaklah dia menjaharkan, menyaringkan bacaan basmalah, bismillah dia tu. Tu Ibnu Taimiyah, tuan-tuan. Walaupun dia ni syadid. Kalau tuan-tuan tengok tulisan Syekh Yusuf Al-Qaradawi contohnya, dia sebut Ibnu Taimiyah. Kalau kita nak bariskan para ulama ni, nak bariskan para ulama zaman dulu, kita nak bariskan Ibnu Taimiyah antara orang yang syadid dari segi sunnah. Bab sunnah bid'ah dia memang keras. Tapi kita tengok walaupun dia keras dari segi sunnah bid'ah, tapi dari segi hubungan masyarakat, Imam Ibn Taimiyah kata lebih sunnah, dia kata lebih sunnah bagi imam itu mensiri, dia memperlahankan bacaan basmalah dia. Silap. lebih sunnah bagi dia menjaharkan, menyaringkan bacaan basmalah dia, walaupun dia menerima bahawa sunnahnya ialah memperlahankan bismillah. Tengok. Kita kadang-kadang jenis nak menunjuk, tuan-tuan. Ya, jenis nak menunjuk. Pergi mengaji Madinah ke, Jordan ke, mana ke, tak kira lah, kan. Ni balik ni ke Syekh besar, kan. Ke Syekh besar ni, orang kampung mana reti apa ni, cakap Arab pun tak reti. Kita pun balik-balik cakap Anainta dah, kan. Anainta apa semua. Waktu nak kata kalau seberang jalan tu, kan, kalau anak hak balik Amerika, opposite cakap dengan tok dia cakap dengan tok dia opposite. Tok kata opposite tu apa dia? Tu hak jenis balik Amerika, kan, opposite. Tok kata menatang apa opposite? Cakaplah depan kedai, tak payahlah cakap opposite ni dengan nenek hang pun nak cakap orang putih. Tu perangai hak balik Amerika, balik UK. Hak balik Mesir pula lagu tu. Ni kedai tu dia mukabil apa dia, kawan tu pun tak tahu apa. Cakap tak apalah cakap sama-sama hang dekat Madinah, tak apalah ni cakap dengan nenek hang dekat Baling tu cakap mukabil apa dia, opposite apa dia, mana kawan tu reti. Jadi nak menunjuk, kan. Jangan, tuan-tuan, kita ilmu ni lebih banyak kita lebih berilmu, kita lebih tawaduk, kan, lebih rendah diri, lebih hormat pada orang. Jangan kita nak menunjuk. Jadi ada orang, tuan-tuan, bila dia dapat satu ilmu, dia sifat nak menunjuk tu ada. Ni masalah, kan, sifat nak menunjuk. Kalau dia nak mengajar orang tu bagus, tapi cara dakwah lah, cara mengajar macam mana. Jangan cara nak menghuru-harakan orang. Ada satu masjid, dia main cerita kat saya, tuan-tuan. Satu hamba Allah ni, dia ni budak baik, tuan-tuan. Sekarang dah jadi ustaz dah. Dia ni budak baik. Masa saya duduk mengajar di bawah masjid, dia biasa ikut kuliah saya. Sekarang dah jadi ustaz yang bagus. Masa dia student, kalau saya tak silap di College Islam ke mana, lepas tu dia dapat tawaran pergi luar negara. Masa mula-mula balik tu, malam tu malam Jumaat, hari ni hari Khamis, esok malam Jumaat, sembahyang Isyak ke sembahyang Maghrib, dia baca surah Iqra, kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan, sampai habis. Hujung tu kan ayat-ayat sejadah. Hujung tu Iqra tu, hujung tu kan ayat sejadah. Kita di Malaysia ni, tuan-tuan, khususnya di Pulau Pinang ni, kalau tu imam baca surah Iqra, kan, baca Iqra, tuan-tuan sekalian, mana ada tu imam sujud, betul tak? Tak ada. Saya sendiri pun bila saya baca Iqra, kalau ikut hati memang saya nak sujud, tapi saya takut kelam kabut. Takut masyarakat tu kelam kabut. Sebab tu saya pun tak sujud. Tapi sebenarnya hati saya nak ajar sikit-sikit kepada masyarakat boleh terima bahawa bukan surah sejadah saja sunat kita sujud. Bukan surah sejadah aja, surah lain pun. Jadi proses tu dia ambil masa. Jadi adik kita ni, tuan-tuan, baru balik, kan. Bukan baru balik habis mengaji, baru balik cuti. Kira kan. Kira kan. Ada ilmu baru ni, kan. Bagi saya, dia nak buat tu boleh. Tapi dia kena bagi tahu. Dia kena bagi tahu dekat orang kampung, pakcik-pakcik, saat lagi kita sembahyang Isyak, saya akan jadi imam. Dah tu imam suruh saya jadi imam, saya akan jadi imam. Rakaat pertama saya akan baca surah
Iqra tu ujung dia tu ada ayat sejadah, saya akan sujud sejadah, pacik-pacik di makmum ikut saya sekali. Ini sunat kita sujud sejadah. Baru tak kelam kabut. Kan? Baru tak kelam kabut. Adik kita ni dia semangat, tak tahu semangat apa, semangat transformer ke. Kena transform masyarakat tu cepat. Dia tak cerita yang tu. Jadi orang ramai tak tahu apa-apa, dia semayang. Baca Iqra. Habis Iqra ujung tu, dia pun turun sujud. Yang gerabak kat belakang ni tuan-tuan, gerabak kat belakang tercabut rel lah. Tercabut rel, tunggang terbalik, terbabas habis. Hak mufarraqah ada macam-macam. Macam-macam. Habis semayang bergaduh. Jadi havoc. Ada kata tak sah semayang, kena semayang balik, macam-macam. Itu yang saya nak sebutkan dekat tuan-tuan. Bukan salah. Betul. Baca Iqra ke baca apa, jumpa ayat sejadah, kita turun sujud sejadah tu bagus. Tapi dalam konteks masyarakat yang jahil, yang tak familiar dengan benda-benda macam ni, kita kena ambil masa nak terang kepada diorang bahawa sebenarnya bukan hari Jumaat saja, bukan surah sejadah saja, hari lain pun, surah lain pun, jumpa sahaja surah ayat sejadah, sunat kita sujud sejadah, walau sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Saya masa belajar di UIA tuan-tuan, budak Melayu jarang. Hak banyaknya budak-budak Arab, budak-budak Afrika ni, Sudan apa Somalia semua ni, dia orang rajin. Duduk tengah baca-baca Quran ni, dia pun sujud, kan? Kita orang Melayu ada tapi jarang. Dia tak jadi satu kebiasaan dalam masyarakat kita, amalan-amalan yang macam ni. Baik. Kemudian muslimat sekalian, jadi Ibnu Taimiyah kata hendaklah imam itu dia ikut makmum dia untuk mengelak daripada kebarangkalian berlakunya benda-benda yang tak elok dalam masyarakat. Tapi kalau dia mampu dakwah masyarakat dia, cerita, yakinkan kepada masyarakat dia antara 2-3 benda ni hak mana lebih utama, itu lebih bagus, kan? Itu lebih bagus. Masyarakat dia dapat diperbaiki, diislahkan dari semasa ke semasa, itu lebih bagus. Kemudian muslimat sekalian, Ibnu Taimiyah juga dia kata ma yafutu waktu, dia kata muqaddamun ala ma la yafutu waktu. Dia kata amalan yang waktunya boleh luput, dia luput, kita dahulukan daripada amalan yang mana tidak ada waktu luput. Contohnya apa dia? Contohnya ialah bila satu orang tu dia dengar azan, masa tu dia tengah baca Quran ataupun dia sedang berdoa. Jadi masa tu tuan-tuan sekalian, hak mana lebih utama? Dia teruskan baca Quran, tidak menghiraukan azan yang sedang dikumandangkan, ataupun dia berhenti sekejap baca Quran, dia berhenti sekejap berdoa ni, jawab dulu azan tadi. Maka Ibnu Taimiyah kata yang lebih aula, yang lebih utama bagi seseorang ahli ibadah ialah, tak salah tuan-tuan nak terus baca, tak salah, boleh. Tuan-tuan nak bercakap masa azan pun boleh, tapi hilang keutamaan. Yang utamanya Ibnu Taimiyah kata kita mendahulukan ibadat yang waktu dia boleh luput. Apa dia waktu boleh luput? Azan tadi. Azan tu 2-3 minit tu je, kan? Azan 2-3 minit tu je. Quran kita boleh berhenti, kita boleh sambung. Maka hendaklah kita utamakan menjawab azan terlebih dahulu. Habis azan, kita dah jawab azan, kita dah doa lepas azan, kita sambung balik zikir ke, doa ke, Quran dan sebagainya. Nah, itu yang disebut oleh dalam kaedah-kaedah yang dibahaskan oleh Imam Ibn Taimiyah. Baik. Kemudian muslimat sekalian, sampai masa sikit, dah pukul 9 lebih dah. Kemudian muslimat sekalian, Ibnu Taimiyah juga dia bincang kepada kita dari segi kaedah-kaedah mafsadah, benda-benda yang merosakkan. Kalau ada pertembungan antara kerosakan agama dengan kerosakan dunia, yang mana yang kita nak utamakan untuk mengelak benda tu daripada berlaku? Maka dia kata al-fasadu fid din, dia kata a'zamu min al-fasadi fid dunya
fasad ataupun kerosakan dalam agama, dia kata lebih besar. Lebih besar ni maknanya lebih bahaya. Lebih bahaya daripada kerosakan dunia. Jadi kalau berlaku pertembungan antara kerosakan agama dengan kerosakan dunia, biarlah berlaku kerosakan dunia sekalipun, jangan kita biarkan berlaku kerosakan agama. Sekarang tuan-tuan tengok kan, macam-macam pening dah kita tengok dalam TV ni, ada rancangan nak lahirkan pendakwah. Kalau orang biasa, orang kebanyakan duduk bergurau senda, ikhtilat, bergaul bebas lelaki perempuan, kita kata tu orang biasa, orang jahil. Ni kalau kita nak lahirkan pendakwah jenis bergaul bebas lelaki perempuan ni, ni pelik kan? Ini pelik dan sekalian. Jadi ini kita kata benda yang berlaku kerosakan, yang boleh merosakkan agama kita. Jadi kita nak rating TV kita naik, contohnya kita nak bisnes kita naik, nak untung lebih banyak, biarlah tuan-tuan, kita untung sikit, kita rugi sekalipun, jangan kita mengorbankan agama kita, jangan kita merosakkan agama kita kerana kita nak keuntungan keduniaan. Jangan. Contohnya muslimin muslimat sekalian ialah orang yang merosakkan agama. Yang merosakkan agama ni macam-macam lah kan. Hendaklah kita utamakan untuk membenteras orang yang merosakkan agama daripada berhadapan dengan orang yang merosakkan dunia. Macam sekarang lah orang duk cakap pasal nak masuk grup mana, grup A ke grup B, maka pertimbangannya adalah pertimbangan agama. Dunia kita mungkin susah, dunia kita mungkin ketinggalan, dunia kita mungkin ada masalah, tetapi keutamaan kita yang sebenarnya adalah kepada agama. Tapi tak apalah tuan-tuan, perbezaan pendapat ni dia berlaku di mana-mana. Kalau tidak, tak berlaku pula pembunuhan di antara para sahabat kan. Perang Siffin, perang Jamal, masing-masing ada pendapat masing-masing. Maka kita belajar daripada kesilapan yang berlaku dalam perang Siffin, kesilapan yang berlaku dalam perang Jamal, tanpa kita menyalahkan mana-mana sahabat Nabi, kita ambil peristiwa itu sebagai pengajaran supaya dia tak berlaku kepada kita. Kalau orang ni dia ada pendapat dia, fadhal, kita hormat, walaupun kita rasa pendapat dia salah, tapi kita hormat pendapat dia. Pada masa yang sama kita yakin pendapat kita adalah lebih benar dan lebih betul. Jadi saya minta maaf, saya ambil masa sedikit kepada tuan-tuan sekalian. Ada sebarang soalan ke? Ya. Wallahu a'lam, saya pun tak tahu. Soalannya macam ni. Bila ustaz mengajak bagi kuliah macam ni, tiba-tiba pukul 8.50 katalah, 8.42 masuk isyak kan. Masa 8.42 tu ustaz tu duduk dengar bagi kuliah. Jadi tiba waktu isyak, sahabat kita tanya, hak mana lebih utama? Ustaz tu bagi laluan kan? Ustaz tu bagi laluan untuk azan, mana Bilal pergi azan dekat mikrofon, diperdengarkan azan terlebih dahulu, ataupun ustaz tu teruskan kuliah dia, dan azan tu kalau dalam konteks kita di Pulau Pinang ni biasanya tak ada azan kan, biasanya tak ada azan, habis-habis kuliah terus qomat kan. Wallahu alam, saya pun tak pasti. Cuma kalau dari satu segi, kalau tuan-tuan kita ada kuliah, kita tidak azan, bermakna kita dah hilang satu ibadat yang juga satu syiar. Azan tu dia ibadat satu, yang kedua dia ada syiar. Jadi kalau tuan-tuan tanya pendapat peribadi saya lebih suka kalau ada azan, supaya ada azan. Sebabnya tuan-tuan, dari segi fix solat ni dua tu kena buat, bukan kena, maknanya sunat kita buat, iaitu azan dengan qomat. Jadi kalau tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan tidak azan, hilang dah satu pahala. Lepas tu tuan-tuan tidak qomat, hilang dah satu pahala. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan bahawa azan itu hanya di masjid ataupun di surau sahaja.
Manakala di rumah hanya iqamat. Ada juga pandangan yang berpendapat sebegitu. Kan? Tak apalah. Tapi yang sekurang-kurangnya ada iqamat. Tapi di surau macam kita ni, sudah tentulah azan itu adalah benda yang tidak diperselisihkan di kalangan para ulama. Mana tetap disunatkan untuk kita melaungkan azan. Jadi saya lebih suka, pendapat peribadi saya, bahawa dikekalkan azan itu, maknanya kuliah bagi laluan kepada azan, supaya bila laung azan kita dapat pahala jawab azan tersebut. Tapi oleh kerana benda itu sunat, kalau tak buat pun dia tidaklah menjadi satu dosa, cuma hilang keutamaan dalam soal pahala azan dan juga pahala menjawab azan dan juga pahala doa selepas azan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada. Jadi mudah-mudahan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau saya ada kesilapan, mohon nasihat dan teguran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.